cakap dalam bahasa tu, bila Allah kata, apabila dia katakan kepada mereka, belajar Quranlah kamu wahai manusia. Sebab nak dapat iman mesti belajar Quran. Quran is the best book. Okay? Belajar Quranlah kamu sebagaimana manusia itu belajar. Apa mereka kata? Adakah kami akan belajar Quran sebagaimana orang yang bodoh itu belajar? Mereka cakap orang yang belajar Quran adalah orang yang bodoh. Betul? Tapi Allah kata Allah, bahkan innahum humus sufaha, orang yang tak belajar Quran itulah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tak tahu. So sekarang ni kalau tuan-tuan baca ayat tu, tuan-tuan agree ke orang Yahudi itu orang yang bijak? Agree ke tak agree? Kalau tuan-tuan tak agree, tuan-tuan nak tahu ke kenapa orang Yahudi itu bijak? Nak tahu lagi ke? Tak payah tahu. Nampak? Kalau dia kata dia bijak sebab dia buat matematik, okey? Dah definisi bijak tu pun salah, makna semua yang bawah sebenarnya dia salah. Dia tak perlu tahu. Tapi bila dengar macam tu teruja kita tuan-tuan. Seolah-olah kita agree dengan statement tu. Kenapa kita boleh agree dengan statement tu? Sebab kita tak ada ability to assess sama ada that statement is right or wrong. Why? Because kita tak belajar Al-Quran. Orang yang belajar Quran sahaja Allah akan bagi mereka ability to assess. Any statement outside there is right or wrong. Itu dia panggil Al-Furqan. Sebab Quran ni Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Pembeza. Untuk membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kalau tuan-tuan tak ada Al-Quran pada diri tuan-tuan, tuan-tuan tak akan ada ability to assess. Jadi tuan-tuan tak akan nampak mana itu permata, mana itu kaca. Okey? Dan bila tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan confuse. Itu yang jadi confuse. Sedangkan Allah kata zalikal kitabula la raibah, tidak ada confusion. So maknanya kalau kita tak nak confuse dalam hidup ni, Al-Quran saja yang yang mampu buat kita supaya tidak confuse. Okey? Jadi itu yang kita nak betulkan. Jadi balik pada saya baca sikit tuan-tuan, pada muka surat 68 tu, ini kita cerita pasal sukses saja tu. Okey? Jadi kalau tuan-tuan tengok pada surah Az-Zumar, surah Az-Zumar surah 39 ayat 49, Allah kata fa iza massal insana dhurrun فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. Okey, apa dia cakap kat situ? Apabila manusia itu ditimpa dengan bencana, dia menyeru kami. Dia memohon pertolongan daripada kami, minta pertolongan daripada kami. Okey, kemudian Allah kata apabila kami hawalna, makna kami kelilingkan mereka, kami beri kepada mereka nikmat kami, mereka kata apa? Innama utituhu ala ilm. Aku dapat semua nikmat ini atas usaha aku. Nampak? Aku dapat nikmat ni atas kebijaksanaan aku. Berapa ramai yang cakap macam tu kan? Ada orang cakap macam mana you boleh sampai tahap ni? Apa dia cakap? I started from zero, you know. Berapa orang cakap macam tu Apa maksud I started from zero? Tengok, ini susah payah I ni. You tak tahu macam mana liku-liku apa? Orang nampak saya punya kejayaan saja. Orang nampak saya punya kejayaan, tapi orang tak nampak liku-liku yang kena saya lah. Dia cakap apa tu? Dia cakap saya ni hebat tu je. Hebat apa kita tu? Okey? Tanya nafas kita ni siapa jaga? Allah hentikan nafas kita satu saat, 2 saat aja kita tak boleh buat apa tu. Tapi hari ini bila Allah izinkan kita boleh buat satu benda, kita ngaku-ngaku saja. Nampak? Berapa ramai hari ini orang cakap apa? Saya dapat ni atas usaha saya. Siapa cakap macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan tunjuk ayat pada surah apa yang saya sebut sebelum ni. Pada surah Al-Qasas ayat 78. Siapa cakap saya dapat ni, saya sampai tahap ini atas usaha saya? Tuan-tuan tunjuk ayat 28 surah 78. Siapa yang cakap tu? Yang cakap itu adalah Qarun. Qarun kata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat segala kekayaan, kehebatan ni atas usaha aku. Dan berapa ramai orang cakap macam tu? Dan siapa yang cakap macam tu, serupalah dia dengan apa? Nampak? Yang syirik kepada Allah SWT. Okey, sekarang ni nak cakap apa? Kalau tuan-tuan hari ni tuan-tuan berusaha
ditakdirkan tuan-tuan dapat benda yang hebat, yang manusia pandang hebat, kekayaan, harta dan sebagainya, tuan-tuan nak cakap apa? Apa cakap? Selain daripada tuan-tuan cakap alhamdulillah, tapi itu kadang-kadang kita faham salah juga. Okey, alhamdulillah tu dah betul dah, tapi faham dia salah. Itu masalah yang saya cerita. Tuan-tuan cakap sebagaimana yang dirakamkan pada surah An-Naml, surah 27 ayat 40. Siapa yang cakap tu? Nabi Sulaiman. Kalau hari ini tuan-tuan dapat kelebihan lagi dari segi harta, ilmu dan sebagainya, okey, cakaplah sebagaimana Nabi Sulaiman cakap apa? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dia kata, cakap apa? Wah, macam mana you boleh capai ni? Cakap apa? Hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata daripada kurniaan Tuhan. Itu saja. Tapi apa makna tuan-tuan? Saya bagi satu contoh, bagi contoh. Melalui pengalaman saya lah, okey. Dulu tuan-tuan, saya kalau pergi umrah, pergi haji dulu, umrah, saya selalu minta pada Allah doa. Okey. Saya dah pernah beritahu tuan-tuan dulu, ketika saya minta pada Allah masa pergi haji dulu, saya minta saya nak hafal Quran. Allah bagi. Saya nak minta saya dapat 12 orang anak, Allah bagi 13. Okey, saya minta saya boleh belajar bahasa Arab, Allah bagi. Saya minta anak-anak saya hafal Quran, Allah bagi. Tapi saya terlupa nak minta semua murid-murid saya dan audiens saya hafal Quran tu, saya terlupa nak minta. Tu saya dah cerita. Tak apa tuan-tuan, insya-Allah kalau saya pergi sekali lagi besok saya akan minta. Tapi saya dah cakap banyak kali tu. Dulu memang tiap-tiap tahun saya pergi tuan-tuan. Kenapa tiap-tiap tahun saya pergi? Sebab saya minta pada Allah. Ada sekali saya lepas pergi haji 6 tahun saya tak pergi tuan. Tapi tiba-tiba ada orang bagi saya hadiah sebab saya dulu pernah masuk musabaqah hafal Quran tuan-tuan. Entah macam mana ditakdirkan oleh Allah boleh menang lah masa tu. Okey, dapatlah hadiah pergi apa? Pergi umrah. Peserta paling tua sekali dalam musabaqah masa tu. Saya lawan budak ni. Tapi saya tak nak masuk tuan-tuan, tapi dipaksa oleh guru saya. Guru saya paksa saya masuk. Jadi terpaksa masuk juga. Tapi entah macam mana, termenang. Okey, bukan kata itu. Tapi dapatlah hadiah pergi umrah. Masa saya pergi umrah tuan-tuan, saya minta pada Allah. Saya kata, ya Allah, boleh tak bagi saya datang Mekah ni tiap-tiap tahun? Sejak daripada tu tiap-tiap tahun saya datang. Tapi Datuk Hasan dia pernah cerita kat saya, Datuk Hasan Azali, salah seorang guru saya tu. Dia kalau pergi Mekah, dia ikut budak ni musabaqah kat sana tu, dia dapat masuk Kaabah tu. Tapi dia ceritalah, tapi dia kata kau jangan percaya cerita ni lah. Ini aku cerita. Dia kata orang kata lah, kalau masuk Kaabah tu, dalam Kaabah tu ada 4 tiang. Dia kata kau pegang tiang tu, peluk. Kalau tangan kau sampai, dia kata, kan, bermakna tahun depan kau mesti datang. Tak tahu itu dongeng mana lah, tapi dia cerita kat saya lah. Jadi tiap-tiap kali dia masuk, dia akan dia perhati dulu guard tu. Sebab guard tu dia tak suka orang buat benda-benda yang pelik-pelik lah tu. Tengok guard tu tak ada, dia pergi kat tiang tu, dia peluk. Dia sampai makna tahun depan aku pergi lagi. Okey. Tapi dia kata tak tahulah, dia kata 1 tahun tu dia masuk, dia peluk tak sampai. Tahun depan tu dia tak pergi tu. Itu dia cerita, itu cerita dia kan. Tapi apa yang saya nak cerita, saya minta pada Allah, Allah bagi tiap-tiap tahun pergi tu. Dan ada 1 tahun tu, selalunya saya pergi seorang aja sebab trailer ramai, kalau nak buat itu panjang sangat. Tak termampu nak bawanya. Tapi saya minta juga pada Allah 1 tahun tu saya nak pergi bawa semua keluarga saya. Minggu depan tahun depan tu semua pergi tu. Jadi sejak daripada itu saya cakap tu, kalau saya minta sungguh-sungguh pada Allah depan Kaabah ni, okey, dan kalau saya yakin Allah bagi, kalau saya yakin apa yang saya minta tu Allah akan pasti bagi. Jadi 1 tahun tuan-tuan, ada 1 tahun tu saya pergi, ketika saya turun kat Kaabah tuan-tuan, saya minta Allah satu benda. Tuan-tuan tahu apa saya minta? Saya minta pada Allah, ya Allah, boleh tak bagi saya kelebihan ya Allah? Saya dengan Al-Quran yang saya hafal ni, saya nak sembuhkan penyakit yang kronik. Saya ada kebolehan untuk sembuhkan penyakit yang kronik, macam kanser ke, orang buah pinggang ke, saya minta pada Allah.
Yang sebenarnya saya dah plan tu masa dalam kapal terbang lagi. Okey. Saya nak minta satu benda daripada Allah. Sebab saya tahu kalau saya minta depan Kaabah, kalau sepanjang pengalaman saya minta, Allah bagi kebanyakan. Tapi kali ini saya nak minta yang tu. Saya minta aja. Okey. Jadi bila saya minta, saya balik, lepas tu balik ke hotel. Malam tu saya terfikir balik. Saya cakap, kalau saya minta tadi, kalau benar-benar Allah perkenan apa yang saya minta tu, apa jadi? Apa jadi? Memang saya tak tidur malam, dia jawab. Memang apa? Memang saya tak tidur malam. Takkanlah orang tengah kesakitan datang pukul 3 pagi, tuan-tuan nak apa? Suruh dia datang apa? Lepas tu besok pagi tuan-tuan saya turun balik kat Kaabah, saya cakap, Allah, hold dulu Allah. Saya rasa saya tak mahu dulu. Dan sampai sekarang saya tak berani minta lagi tuan-tuan. Nanti dulu, saya belum bersedia. Apa yang sebenarnya tuan-tuan nak itu? Kita dalam hidup tuan-tuan, kan, kita suka kelebihan tuan-tuan. Kita minta pada Allah macam-macam kelebihan. Kita minta orang tak ada anak, minta ada anak. Orang ada anak, minta ramai anak. Yang ramai anak, minta sikit anak pula. Kan? Nampak tak? Macam-macam kita minta. Tapi kita terlupa bahawa setiap benda yang kita minta pada Allah, kadang-kadang especially kelebihan tu, kita terlupa dia adalah beban tuan-tuan. Nampak? Kalau kita faham macam tu, contohlah orang selalu minta, ya Allah bagilah saya jadi kaya ya Allah. Sebab kita ingat bahawa tuan-tuan kelebihan dan sebagainya adalah privilege in life. It's wrong tuan-tuan. Okay? Kelebihan ni dia adalah beban tuan-tuan. Bermakna kalau saya minta tadi pada Allah, Allah perkenan tuan-tuan, saya boleh sembuhkan orang penyakit kanser macam mana yang Allah bagi kelebihan pada seorang sahabat tu, baca Fatihah saja boleh apa? Hilang bisa apa? Binatang gigit. Allah boleh bagi. Benda tu sangat mudah bagi Allah. Nak bagi Allah tu adalah benda yang sangat mudah. Tapi yang penting kita. Adakah kita sanggup nak pikul apa? Kelebihan tu. Yang tu saya terfikir balik. Setiap pagi saya minta balik tuan-tuan pada Allah, hold dulu. Nampak tak? Saya tak berani tuan. Kan seronok orang kata, wah hebatlah Dr. Syafi'i. Pegang aja boleh apa? Allah bagi Nabi Sulaiman boleh terbang. Kalau Allah boleh bagi kepada manusia-manusia lain, kenapa tak boleh bagi kepada kita? Itu sebab kenapa tuan-tuan Nabi Sulaiman cakap apa? Bila Allah bagi dia kelebihan yang luar biasa tuan-tuan, boleh angin terbang, boleh tundukkan jin dan apa? Iblis dan sebagainya tu. Apa dia cakap? Hadza min fadli rabbi. Ini daripada kelebihan apa? Tuhanku, kurniaan Tuhanku. Kurniaan Tuhanku Allah bagi, bukan saja-saja bagi. Just nak uji kita tuan-tuan, liyabluwani aashkuru am akfur. Nak uji kita sama ada kita nak taat ataupun tidak. Allah bagi kelebihan, bukan saja-saja. Bukan kelebihan tu nak bagi nak untuk kita bangga pada manusia. Bukan kelebihan tu untuk bagi untuk orang kata special privilege, tak ada. Allah nak test kita. Kalau tuan-tuan tak kebolehan untuk menyembuhkan penyakit kanser, nak boleh? Saya doakan tuan-tuan nak bagi nama. Saya pergi umrah tahun ni tak tahu lagi tuan-tuan. Saya ada plan nak pergi tahun ni tapi belum tahu lagi. Okey? Bagi nama saya mintakan. Tapi kalau orang datang jumpa tuan-tuan tak nak bangun, saya nak doakan. Okey? Kalau dia tak nak tunaikan dia punya amanah tu, Allah akan minta Allah kenakan balik penyakit yang kena kat orang. Ya. Nak macam tu? Kalau tuan-tuan nak boleh jumpa saya lepas ni. Boleh tuan-tuan minta, tapi you must be prepared for that. You mesti bersedia untuk apa? Berani untuk pikul tanggungjawab. Okey, itu tuan-tuan. Itu yang kita nak ambil Itu sebab kenapa bila dalam hidup tuan-tuan jangan terlalu gembira dengan apa? Dengan kelebihan yang kita dapat, dan jangan apa? Jangan kecewa atas apa yang kita minta pada Allah tak bagi. Sebab itu bukan privilege in life, itu bukan indicator of success, itu adalah cuma apa? Cuma apa dipanggil? Ujian sahaja. Yang penting apa? Yang penting apa tuan-tuan? Yang penting, yang paling penting bagi kita adalah belajar Quran, lepas tu lakukan amal soleh. Saya nak tanya tuan-tuan, ketika tuan-tuan kaya, tuan-tuan boleh taat pada Allah tak? Boleh? Kalau tuan-tuan miskin, tuan-tuan tak boleh taat pada Allah tak? Boleh? So apa beza kaya miskin? Tak ada beza.
Okey. So bermakna kalau tuan-tuan kaya, apa? Tuan-tuan berazam untuk taat. Kalau tuan-tuan miskin, tuan-tuan berazam. So, tak ada beza. Tak ada beza di sisi Allah orang kaya dan orang miskin, kecuali Allah kata pada akhir surah, pada surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata aku jadikan kamu berpuak-puak, berapa dia panggil apa? Berkabilah-kabilah. Lepas tu keturunan yang berbeza-beza, pangkat yang berbeza-beza. Okey, tapi Allah nak kata that is not the most important thing in life. Okey, that is not important. Tu lebih kurang Allah nak cakap. Okey, what is the most important thing? Allah kata apa? Inna akramakum, sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi aku bukan manusia yang keturunan dia tinggi, harta dia banyak, tetapi Allah manusia yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi aku. Tapi yang ni tuan-tuan, orang tak nak kejar. Banyak manusia tak nak kejar. Okey, jadi moga-moga tuan-tuan yang kita dapat pada hari ini Allah bagi petunjuk hidayah. Kuatkan semangat apa? Tahun baru kita. Okey, tahun baru apa? Tak berapa banyak tahun baru dah. Azam baru. Apa azam baru? Tak ada azam baru tuan-tuan. Azam kita sejak daripada kita lahir tu nak taat pada Allah. Cuma kita nak tingkatkan lagi dia punya semangat saja. So azam baru, kalau tuan-tuan nak kata azam baru apa? Azam baru tahun ni apa dia? Saya nak jadi orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Siapa? Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang belajar Quran. So kalau azam tuan-tuan tahun ni tak nak belajar Quran, bermakna azam tuan-tuan semua tak betul. Okey, azam yang terbaik adalah tuan-tuan nak istiqamah belajar Al-Quran tahun. Meaning that you are improving yourself. Otherwise, you are deteriorating yourself. Maksud bahasa Inggeris pun sekarang ni dah terbelit dah lidah. Siapa kata bahasa Inggeris dah? Okey, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu sambung insya-Allah bulan depan. Allah. Seperti biasa tuan-tuan, siapa nak bagi sumbangan pada Mak Tafiz, saya ucapkan jazakumullah.